Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Asyari Suliman, mewakili ahli kumpulan saya, Muhammad Yusof Muhammad Noor dan juga Melor Muhammad Yunus ingin membentangkan hasil projek inovasi kami yang diberikan nama GPSK 3P, Selangkah ke Hadapan Program Dual Language DLP. Sebelum bermula, saya ingin menerangkan dengan lebih lanjut apakah yang dimaksudkan dengan program Dual Language DLP. Program ini telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2016 bertujuan untuk menggalakkan penggunaan bahasa Inggeris di kalangan para pelajar dalam mempelajari sains dan matematik. Bunyinya lebih kurang sama seperti program PPSMI ataupun Dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris yang telah diperkenalkan hampir sedekad yang lalu. Namun begitu, pendekatan dan juga hala tuju program ini sedikit berbeza daripada PPSMI. Program Dual Language memberi peluang dan juga fleksibiliti kepada pelajar, guru, sekolah dan juga ibu bapa untuk menyertai program tersebut. Dan oleh itu, program ini telah memasuki tahun yang ke-6 pelaksanaannya dan oleh itu didapati ada keperluan untuk memperbaiki ataupun memperinovasikan sedikit daripada bahagian pelaksanaan program tersebut. Untuk itu, projek inovasi ini diperkenalkan. Hadirin sekalian, projek inovasi kami pada kali ini berobjektifkan untuk mengenal pasti elemen utama pelaksanaan program Dual Language DLP. Umum sedia maklum, dapat 4 garis panduan yang dijadikan teras kepada pelaksanaan DLP, iaitu kesediaan sekolah melibatkan pengetua, permintaan ibu bapa, adanya sumber rujukan yang mencukupi dan juga pencapaian bahasa Melayu perlulah setanding di peringkat kebangsaan. Ini merupakan antara elemen yang dijadikan teras semasa pelaksanaan DLP buat masa kini. Dan untuk itu, melihat kepada pelaksanaan yang telah memasuki tahun yang ke-6, pelbagai isu yang telah timbul seperti pelajar dilihat kurang bersedia daripada segi keupayaan bahasa dan juga pemahaman dalam pembelajaran. Penguasaan bahasa yang terhad melibatkan kedua-dua guru dan juga pelajar, kurangnya latihan diberikan kepada guru untuk meningkatkan kemahiran pedagogi, metodologi dan juga keupayaan bahasa mereka. Selain itu, masalah yang berkaitan dengan bahan pembelajaran melibatkan bahan rujukan, buku teks, sumber pendidikan adalah terhad. Dan yang terakhir sekali, masalah yang turut dikenal pasti adalah ketidakjelasan tadbir urus melibatkan hala tuju program ini dan bagaimana program ini akan membantu meningkatkan pencapaian pelajar dalam bidang akademik. Untuk itu, projek inovasi ini kami harapkan dapat membantu, paling penting adalah membantu Kementerian Pendidikan Malaysia dalam memperkasakan program DLP. Kerana kita maklum, Fulan sendiri telah menyatakan bahawa apabila satu-satu program pendidikan itu dilaksanakan, ianya kurang menitik beratkan suara daripada pihak berkepentingan iaitu guru, ibu bapa, pelajar dan juga pentadbir. Untuk itu, projek inovasi ini telah menggembleng, menginovasikan dan juga menyatukan suara pihak-pihak berkepentingan di peringkat pelaksanaan dasar ataupun pelaksanaan program untuk membantu pihak pembuat dasar dan juga perancang dasar untuk memperbaiki program pendidikan sedia ada. Dan yang kedua, diharapkan projek inovasi ini mampu menjadi medium perantara antara pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga pihak berkepentingan. Seperti mana yang saya maklumkan tadi. Apakah bentuk inovasi cadangan yang kami ingin utarakan? Seperti yang ditunjukkan di paparan sekarang, kami melahirkan satu akronim iaitu GPSK PPP ataupun kami ringkaskan kepada GPSK 3P. G mewakili guru, P mewakili pelajar, S mewakili sekolah, K mewakili komuniti, P pula mewakili pengajaran, P yang ketiga mewakili program dan yang terakhir mewakili penilaian. Secara rumusan di sini yang dilihat pada paparan sekarang, ini adalah 7 elemen utama yang
perlu ada dalam pelaksanaan program DLP. Kita merujuk kepada yang pertama, guru, bagaimana guru perlu bersiap sedia dari segi keupayaan bahasa, kualiti mereka sendiri, bagaimana mereka mampu menggalas cabaran dan juga tanggungjawab untuk mengajar subjek matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Yang kedua, pelajar. Bagaimana kesiapsiagaan pelajar, kesediaan pelajar, keinginan pelajar untuk mengikuti program ini. Bagaimana pelajar melihat bahawa program ini mampu untuk menjadi platform ataupun medium kepada penambahbaikan kualiti pendidikan mereka. Yang ketiga adalah kesediaan sekolah. Melihat kepada kesediaan, bukan hanya melihat kepada infrastruktur ataupun fizikal, tetapi bagaimana sekolah mampu menyediakan tenaga sumber manusia yang mampu menggalas cabaran untuk mengajar dalam DLP. Yang keempat adalah komuniti dan juga keluarga. Bagaimana keluarga bukan hanya melibatkan peranan mereka dalam memberi keizinan, tetapi membantu untuk memastikan kelestarian pembelajaran anak-anak dapat diteruskan melalui penyediaan bahan bantu mengajar yang mampu meningkatkan kualiti pembelajaran anak-anak mereka. Yang kelima adalah pengajaran. Pengajaran di sini merujuk kepada keberadaan sumber pengajaran, iaitu buku teks, buku rujukan, bahan bantu mengajar yang mampu untuk membantu membekalkan kualiti pendidikan yang diharapkan. Yang keenam adalah kejelasan struktur dan juga program, di mana kita melihat bagaimana hala tuju ia bukan hanya melibatkan pada sesi pembelajaran dan pengajaran, tapi turut melibatkan pada sesi peperiksaan. Bagaimana adakah pelajar dibenarkan untuk menjawab soalan dalam dua bahasa, ataupun pelajar perlu memilih untuk menjawab dalam satu bahasa saja. Itu adalah antara intipati yang perlu ditekankan dalam elemen yang keenam ini, iaitu hala tuju, program dan juga kejelasan struktur. Dan yang terakhir sekali adalah penilaian berterusan. Penilaian berterusan di sini bukan hanya melibatkan pihak sekolah, tetapi turut melibatkan pihak di peringkat PPD, JPN maupun KPM. Satu sesi libat urus perlulah sentiasa dilakukan untuk membincangkan bagaimana hala tuju, bagaimana program ini dapat dijadikan satu program yang mampu memberikan impak kepada pembelajaran sains dan matematik sekaligus penguasaan bahasa Inggeris. Jadi ini adalah ketujuh elemen yang dikenal pasti sebagai elemen yang terpenting dalam memastikan kelestarian program dual language ini. Dan dapatan ini adalah diperolehi melalui tema-tema yang telah dijelmakan menerusi satu siri kutipan data seluruh negara melibatkan 2,162 orang pelajar, 435 orang guru, 768 orang ibu bapa, 80 orang pentadbir dan juga 12 pakar pendidikan. Jadi data-data yang diterima yang telah dikutip telah dijana, dianalisis dan ditentukan tema-tema untuk mewujudkan 7 elemen terpenting ini. Dan 7 elemen terpenting ini telah pun diberikan kepada pihak Kementerian Pendidikan untuk penilaian mereka. Untuk memastikan kelestarian projek ini, data-data telah dijelmakan yang telah dikutip dihasilkan dalam bentuk satu buku yang bertajuk Dual Language Program in Malaysia, a boon or a ban. Untuk kembara projek ini sendiri, ianya telah merentas pelbagai negeri dan diterbitkan dalam pelbagai wacana ilmiah, jurnal maupun proceeding. Ini adalah antara pembuktian di mana kajian projek ini telah disebarluaskan di pelbagai medium dan juga platform. Oleh itu, kami mengharapkan agar projek inovasi ini mampu menjadi satu wadah kepada penambahbaikan sistem pendidikan negara. Walaupun ianya bukan satu program yang diterima baik oleh masyarakat, tapi kita sentiasa berharap bahawa DLP ini dapat menerima respon yang positif agar ianya dapat diteruskan dan berterusan. Sekian, terima kasih.